ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. Muka surat 115 bawah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'ala Allah, artinya kita menghukumkan hanya dengan menilik kepada yang zahir dan bermula hisab mereka itu atas Allah Ta'ala. Terjemahan wa hisabuhum 'ala Allah duduk dalam kurung ni tu dah. Artinya kita menghukum hanya dengan menilik kepada yang zahir itu ialah huraian dulu. Dia start sin. Wa hisabuhum, dan bermula hisab mereka itu Allah, atas Allah Ta'ala. Apa makna? Kalau kita faham daripada perkataan ini, hisab ataupun hitungan mereka itu, mereka yang keluar daripada orang panggil garis Islam, seperti orang yang buat dosa besar, orang kafir, perkiraan mereka, dosa pahala mereka tu terletak pada Allah. Tugas kita ialah hakamna bizawahir, kita hukum apa yang zahir. Jadi duduk depan ni hak maksud tadi, hakamna bizawahir, kita hanya menilik kepada zahir. Kalau orang ni nampak dia Islam, nampak dia berjuruh, maka kita tidak menentukan dia tu betul juruh, hakikat juruh ke tak juruh dia tu. Hisabuhum 'ala Allah, perkiraan mereka tu suruh Tuhan. Tetapi kita nak bertindak, nak berurusan dengan dia berdasarkan kepada zahir, itu tidak salah. Kita tengok orang juruh, lepas tu kita pun minta dia duduk depan jadi tu imam. Kita tahu dia ada ilmu, kita tanya dia hukum hakam. Kita nak belajar satu benda, kita belajar dengan dia berdasar kepada kita tilik kelih. Sebab kita tak tahu dalam hati dia susuk Islam dia, iman dia, kepercayaan dia, hak dia susuk Allah tu serah Tuhan. Itu dia duduk pendirian kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada barang yang menyembunyi mereka itu, dia susuk daripada kufur, dia tak tunjuk ke orang. Dia buat lolok je Islam, dia buat lolok je juruh dan maksiat, dia susuk maksiat dia tidak, dia buat maksiat, dia susuk, dia tak tunjuk kita. Dia tujuan dia tunjuk juru, dia tunjuk baik ni, dia nak cari perhatian manusia, cari benda dunia. Ni tidak kurang orang belah ni. Dia ngaji agama pun kerana nak dunia, supaya orang akak dia, jualan dia. Tak padan dengan waktu, mulalah dia tunjuk benda-benda yang pelik. Dia ni keturunan Nabi. Dia mari mengaku lo ni banyak bergelewak dengan Habib lo ni. Dia nak mengaku dia ni anak cucu Rasulullah. Seolah-olah dia nak guna tekek dia ni anak cucu Rasulullah, kena tahu dia, kena jualan dia, kena wipitih dia. Situ je nak perginya. Macam mari ke Malaysia kita baru ni hak muka comel, pakak gi orang belakang cium tangan, wipitih gapo jualan, we makan sedap ke dia. Lah sekali mari berita daripada negara luar tempat dia duduk tu, dia orang scam. Kita tahu dah lah ni perkataan scammer ni makna orang nego nipu. Dia tu dikehendaki di negeri dia. Tapi kita sini habis gerai dah jualan dia ni, akak dia. Sebab orang tahu lelah ni agama ni boleh jadi pasaran dunia. Kita tunjuk kita ni Habib, turunan Nabi. Nak cari sama sekali mudah. Situ dah dah. Baik. Bagi kita ni, kita ukur dengan hak zahir. Sebab kita tak tahu dalam dia belah mana. Cuba kita tengok huraian bahasa baru kita ni. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita menghukum berdasarkan yang zahir. Itu satu benda yang disebut oleh alim ulama, hakamna bizawahir. Kita hukum apa yang zahir. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah lah yang mengetahui barang rahsia, barang sebenar yang dia susun.
Dan hitungan mereka itu adalah terserah kepada Allah. Jika mereka menyembunyikan kekufuran, nanti Allah balas dia. Kalau dia menipu, dia berimeh, tapi dia hati perut dia kufur, pandailah Tuhan buat dia seksa. Bukan kerja kita. Dan maksiat, dia buat maksiat. Sehingga kan kalau orang munafik, ia tahu benar. Nabi tahu, tapi bila dia belum terima wahyu, Abdullah ibn Ubay tu, Nabi pergi nak semaya jenazah dia. Sebab Nabi tilik kelih dia ni nipu orang munafik. Tapi secara zahir sebelum turun wahyu, Nabi pergi dulu nak semaya. Sehingga siapa turun wahyu, larang. Wala tusalli ala ahadi minkum, janganlah kamu sembahyang kepada mereka ini. Okey. Kemudian kata pengarang asal pula, dia kata wala tarasaifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saif. Dan tiada mengiktikadkan kami akan bunuh dengan pedang atas seorang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka yang wajib atasnya bunuh dengan pedang. Membunuh ni satu daripada benda yang dosa besar, ya Tuhan cukup marah. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Nampaklah besarnya dosa. Tapi dalam Islam ni dia ada peruntukan yang boleh bunuh. Hak ni wajib bunuh. Ada beberapa tempat. Sebab tu bila disebut tidak membunuh kecuali yang dibenarkan. Okey. Kami tidak beriktikad bahawa seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dijatuhkan hukum bunuh, iaitu dengan cara pancung dengan pedang. Dalam Islam, bunuh ni tidak boleh bunuh dengan cara lain, hanya bunuh dengan pedang, kerak tekok. Sebab apa? Orang buat dah kajian, Amir Rayak dah rasa beberapa kali dulu, di antara kematian orang, pembunuhan yang paling tidak terseksa sekali apabila pancung. Berbanding dengan bunuh gantung, kena elektrik, itu macam-macam hukumnya manusia. Dia rekod sendiri tidak berdasarkan kepada agama. Jadi kita Malaysia kita duk pakai buah orang putih lagi, iaitu tali gantung. Tali gantung ni adalah benda yang cukup-cukup menyeksakan. Yang kurang sekali seksa ialah kerak tekok. Sebab Islam ni dia buat mari hukum ni sebab Tuhan suruh. Tuhan ni dia buat manusia, dia retilah cara bahasa manusia. Maka kalau nak bunuh, iaitu nak kurangkan derita orang yang kena bunuh ialah pancung. Betul tak? Supaya kita tengok semelih lembu dengan katak dia nak makan. Orang Cina dia pakai katak, dia pakai cocok seksa lembu. Orang buat kajian, orang secara saintifik, orang sambung. Orang dengan stetoskop dia panggil kan. Sebab benda ni dia boleh royak dari segi gelombang dia tu. Apabila gelombang dia tu tinggi, menunjukkan sakitnya menatang tu. Dia telah sambung kepada lembu. Seekor lembu tu ditikan. Tikan lain, mati dia. Darjah kesakitan dia tinggi. Tapi bila semelih, rendah. Lembu kurang sakit bila sembelih, walaupun kita nampak geram dah. Pasal apa dia jadi lagu tu? Itulah wayaknya betulnya syariat Allah. Bila kita turut benda hak Tuhan, dia molek selalu. Yang lelah ni kita dah berhadapan dengan manusia Islam sendiri, dia tidak yakin dengan hukum Islam. Ni dia duduk baluh dalam negeri kita, negara kita. Dia pasal tidak ilir. Padahal hak tu, hak Islam nak tu benda untuk manusia juga, untuk kesejahteraan. Sebab tu bila dia sebut dalam Islam, bunuh tak boleh bunuh cara lain. Bunuh cara kerak tekok dengan pedang. Melainkan yang wajib dibunuh. Baik. Makna dia ada segi syarah perkataan pengarang tadi, artinya tiada mengiktikadkan kita, bukan kepercayaan kita akan halal membunuh orang yang beriman, melainkan mereka yang wajib atasnya dibunuh dengan pedang kerana dalil daripada Al-Quran dan hadis.
Maksudnya kita tidak beriktikad bahawa halal membunuh seorang yang beriman. Mereka yang wajib dibunuh berdalilkan kepada Al-Quran dan Hadis. Orang Islam hak boleh bunuh dua perkara. Pertamanya apabila dia melakukan pembunuhan, orang panggil qisas, bunuh balas. Dia bunuh orang, maka dia pun kena hukum bunuh juga. Lagu mana cara bunuh dia? Pancung kat tekak. Selagi ialah bila dia murtad. Orang Islam tukar agama. Murtad. Bila dia murtad, pihak kerajaan kena bagi tempoh kepada dia untuk dia mengucap semula, bertaubat, masuk Islam semula. Kalau dia enggan, dia tak dia nak duduk dalam keadaan kafir dia, maka ketika tu boleh bunuh berdasarkan hadis-hadis Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang menukar agamanya, yakni murtad, hukum dia bunuh. Nampak sih tidak? Jadi dua peruntukan ia Islam beri kepada orang beriman, orang Islam yang boleh dibunuh. Nak ayat dengan pedang dulu rejam ni potong pekon dengan rejam sampai mati juga. Pekon dengan batu. Jadi nak ayat ni hak bunuh, balas bunuh, hak tu hukum rejam ramai-ramai. Ada pun hak bunuh ni pakai tok seorang je juga tekok. Nada. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada halal menumpahkan darah seorang yang Islam yang mensaksikan bahawa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dan bahawasanya aku pesuruh Allah Ta'ala melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Dia ayat 3 sini. Seperti hadis, maksudnya tidak halal menumpahkan darah. Bila sebut tidak halal ni haram lah. Haram kita menumpah darah. Artinya kita waktu ambil darah daripada tubuh dia, bunuhlah makna dia nya. Haram kita bunuh siapa? Orang yang bersyahadah. Bila dia sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun jahat setara mana dia tak boleh bunuh. Situ duduk dulu dah. Iaitu dia mengaku tak ada Tuhan lain melainkan Allah, dan aku Nabi kata Nabi Muhammad ni adalah pesuruh Allah. Dan kalau nak bunuh juga ada 3 sebab disebut. Pertama zina, macam you tanya tadi. Rejam, boleh bunuh juga tapi tidak bunuh dengan pedang. Dia bunuh dengan pekong batu. Kita tengok tu kadang-kadang hukum Islam supaya bunuh kat tekak ni. Tengok cukup ngeri. Tetapi orang yang kena tu tidak derita. Pasal Tuhan pandailah buat. Pasal kita tu hukum dia, turut cara dia. Faham dah tu deh. Kalau kat tekak kita faham dah tadi, tidak derita. Rejang ni kita duk nampak pakat pekong dengan anak batu. Mu pekong aku pekong duk jerit wah dah. Nak boleh ke mati. Pasal rejang sampai mati. Orang lagu mana dia kata orang yang berzina tapi dia pernah nikah. Nikah dia sah. Kalau dia tu tak nikah tapi dia penuh pergi cari pelacur ke apa bujang lah kita kata, tak boleh rejang lagi, dia kira nikah yang sah. Situ. Maka hukum dia kena rejang. Lagu mana? Kamu sekat pinggan ni, lepas tu duduk di sipeng pak. Orang lalu pakat pekong anak batu. Dia anak batu tidak dibenar. Memang siapa mati. Nanti nak ayat cerita siapa mati. Baik, bila siapa mati tidak dibenarkan guna batu-batu besar macam batu jokong. Tu dah. Hanya guna batu besar keliking. 1000 jari. Nampak tak? Mereka kata tidak derita. Baik. Macam mana boleh jadi mati? Ini pengalaman yang diriwayat oleh Ustaz Ismail. Dia hadis sendiri masa dia pergi tu, dia duduk di Saudi tu, orang buat pengumuman supaya belarak. Ni cerita daripada dia lah ni. Dia kata belarak dia kata untuk merjam orang berzina, dia kata. Dia kata hamba apa masuk. Bila hamba masuk tu depan tu dia kata askar dulu. Askar pekong dulu. Dia tengok gitu, dia kata kamu sekat ni tu. Dia kata tak ada siapa ke dia kata. 4-5 orang askar pekong tu, dia kata kadang-kadang terkoleh, dia kata mati. Tuhan cabut nyawa. Nampak tak? Darah sikit-sikit dia kata. Kalau kita kelih dia kata tidak menasabah dengan batu besar ni 4-5 orang pekong boleh mati.
Kita duk gamuk kerja sampai mati ni cari besar batu jokong tu dah. Besar tuku kat wan tuku perut ni dah. Pom tu pecah kepala tu bi otak tidak lagu tu. Hanya pekor tu pok kena sini terdarah. Dia kata tak ada kamu. Kamu pergi anak batu tak ada tempat 5 orang askar kita tu mati. Sebab apa? Linak rayaknya. Kemuliaan hukum Tuhan. Tuhan tidak nak menyeksa, tapi dia nak suruh tu area dia. Kita dengan Tuhan ni lagu ni. Dia tidak nak lain Tuhan dengan kita. Amal ibadat kita, tapi kalau kita tidak ada perasaan tu area dia, dia nilai situ. Dia nilai daripada perasaan kita, sebab dia sebut Islam sendiri. Islam tu maknanya salimah yaslamu, tu maknanya serah diri. Kita serah jiwa raga kita ke Tuhan. Gapo dia sifat kata benda ni kalau mari dia mung Tuhan molek belaka. Duk situ baru sah Islam kita. Kalau dapat kita berasa tok comel hak Tuhan buat lagu ni, hak tu kena betul semula. Hak mana Tuhan suruh tu comel belaka. Lepas tu kita duk fikir dengan otak kita, kalau buat gini kan tak jadi. Tak usah duk kira tak jadilah sebab dia suruh. Faham tak? Hukum dia suruh. Dia nak test kita. Percaya ke otak muka, percaya ke aku. Aku fikir tak jadi Tuhan. Dah. Tapi bagi orang yang berimej tak jadi otak kita kata, tapi Tuhan kata. Tak agak Tuhan ke? Nampak tak? Jadi bila dia suruh buat hukum cara dia tu, mudah je dia tarik nyawa. Dia nak suruh orang kelih saja. Menyaksikan bahawa menjadi pengajaran kepada orang lain, jangan buat lagu tu. Kena pekor, kena kejar. Lelah ni jenayah pasal apa? Hukum setara mana tali gantung. Orang tak geram. Orang panggil selari waris duduk buat lari dadah dah. Tak geram sikit apa. Sebab apa? Hukum tu orang tak tahu. Dia gantung dalam jara. Orang tak kelih. Ni dia pancung duduk. Kalau di Madinah tu, di sebelah alik kani masjid tu. Kita panggil alik ulu kali ili alik ni. Alik ili alik tak? Alik ulu ni. Orang panggil ulu ili. Kamu tak reti ulu ili. Alik ni ke dia ni? Alik ni ili ke ulu? Alik ni ulu tak? Tanya Pak Su. Alik mana ulu ili? Kamu reti utara, barat, timur, selatan. Ni, alik utara. Alik pun tak tahu ili. Alik ili. Kita tak reti budak-budak kita reti. Dia ili ni ke dia ili ulu ni jamai buah hulu mula ke. Lah ni tak ada dah, orang tak makan buah hulu, tak ada dia ili ulu dia. Jadi lah ni ali ili masjid Nabi di Madinah tu, situ tempat dia pacung. Kerak so tubik gapo tu. Dia tubik darah. Pala jatuh bok bawah. Dia panggil semua. Biasanya dia buat lepas mari jemaah. Dia buat pengumuman pakat tubik belakang, orang nak pacung orang. Siapa dia berani pergi tengok pergilah. Dia pacung situ. Pasal apa dia buat? Memang hukum Islam kena buat di khalayak ramai. Supaya boleh disaksikan oleh orang ramai. Supaya geram nak buat. Nampak sini. Okey. Baik, baca sekat mana. Dan kedua dia kata yang pertama tadi, hak boleh bunuh. Tengok kod Melayu, kod bahasa baru. Pertama, orang yang berzina yang telah berkahwin secara sah. Kalau orang berzina tu orang bujang, hak tu kena rotan 100 je. Supaya pirang beli cerita semerah padi tu. Deng metah belakang 100 rotan. Hak tu tak mati tak apa. Ada pekerja kena sampai mati. Selagi tak mati, selagi tu pekong juga. Mutu hukumnya siapa dia tu? Orang yang telah merasai jima dalam nikah yang sah. Maknanya dia telah berkahwin secara sah. Satu. Yang kedua boleh bunuh juga. Ini menyebabkan orang Islam boleh bunuh dia kan. Gapo nama saya tadi? Orang berzina hak nikah dah. Hak pernah nikah. Walaupun masa dia berzina tu tak ada bini, tapi dia rekod dia pernah nikah. Yang kedua, bunuh orang kisah, bunuh balah. Dia ni kes dia bunuh orang. Bunuh orang cara-cara di mahkamah jatuh hukumnya kena bunuh balah. Bunuh balah dia ialah kerak tekak. Tak jadi bunuh kerana waris dia beri maaf tu cerita lain. Ni nak rakyat peruntukan dalam Islam ni dia beri kuasa memaafkan duduk di waris. Ada pun undang-undang hukum hak orang putih buat mari ni dia beri kuasa duduk di agung. Duduk di lembaga pengampunan.
Tak sesal masalah sebab dendam orang yang kena bunuh, waris-waris kena bunuh tu tak akan berkesudahan. Ni bila tanya waris dia sendiri, ayahmu mati, ni anak aku bunuh ayahmu, mung lagu mana? Kalau mung tak maaf, anak aku ni pun mati-mati juga, ayahmu tak kelik dah. Tapi kalau mu maaf, mahkamah akan jatuh bayar diat, dia panggil, bayar ganti rugi, munuk 100,000. Jadi menyebabkan waris pun dia memikir, kalau aku tak siap maaf, dia pun kena kerak tekak. Enggak, kalau kerak tekak aku boleh gapo? Maka aku maaf. Boleh. Maknanya pembunuhan dalam Islam ni ada ruang lagi untuk kita tak kena hukum bunuh bila waris tu memaafkan kita. Baiklah, anak dia kata tak payahlah, amun nak 100,000 mah. Tak apa, kawan ni jual tanah lah, cari 100,000, bayar selesai. Okey. Nombor 3 tu, nombor 2 dah kena bunuh dah. Nombor 3 ialah meninggalkan agamanya, itu memutuskan dirinya daripada agama Islam, dia panggil murtad. Hadis Nabi tadi dia sebut man baddala dinahu faqtuluh, siapa dia tukar agama maknanya murtad, hukum dia kena bunuh. Tidak. Habis cerita situ, maka tok syekh kita ni akan sebut semula, awak akan sebut dari segi matan asariah. Wala naral khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru wala tad'u alaihim walan tanzi'u yadan min ta'atihin wa nara wa tara ta'atuhum min ta'atillah azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bi salahi wal mu'afah. Dan tiada mengiktikad kita akan harus keluar daripada mengikut perintah raja kita dan sekalian pemerintah kita sekalian zalim mereka itu, dan tiada mendoa kita atas mereka itu, dan tiada mencabut kita akan tangan daripada taat akan mereka itu. Gapo dia kata ni, nak tak dari segi iktikad kita dengan pemerintah, kita dengan raja, kita dengan khalifah. Dalam konteks negara kita lah ni, bukan raja, sebab raja bukannya pemerintah. Raja ni hanyalah ketua negara. Ketua kerajaannya duduk daripada Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Kalau di Kelantan ni Menteri Besar. Sebab kuasa eksekutif dia panggil duduk di demo ni. Betul tak? Raja tak ada kuasa lah ni. Kalau raja ada kuasa macam Saudi, macam Brunei, kena tengok kepada keadaan negeri masing-masing pemerintah dia. Baik. Jadi dia kata sini lagu mana kita dengan raja, maknanya kita dengan pemerintah lah. Kita tak usah terjemuh raja lah, takut duk nampak raja. Padahal dia bukan dia. Kita tidak beriktikad bahawa harus untuk tidak ikut perintah raja, pemerintah. Tak ada dalam keimanan kita, keyakinan kita, iktikad kita, kita tak usah turut raja, tak boleh. Sebut saja pemerintah apabila orang ramai telah lantik orang tu, nak tak boleh lawan. Biar faham situ dulu. Sekalipun mereka itu zalim, walaupun dia tidak adil, bagi harta tak siapa kita, orang ni bui, orang ni tak bui, zalim lah kita panggilnya. Pilih bulu pun kena taat atas nama pemerintah. Kena faham malah situ dah. Dan kita tidak mendoakan keburukan ke atas mereka. Tak boleh kita nak doa biar musnah dia. Serta kita tidak berhenti daripada mentaati mereka. Baik. Bila ditah nama kerajaan, bila arahan tu arah kerajaan, maka wajib kena turut. Ni orang tak faham. Kadang-kadang tuk lebah tapi lawan undang-undang kerajaan. Naik kereta tak ada rotek tu lawan hukum Tuhan sebenarnya. Kalau cara perhalusikan dosa besar tak tahu. Pasal dia buat bila kerajaan buat satu peraturan. Mana? Naik motor tak ada rotek misalnya dah. Sikit sebanyak berdosa. Mana? Pasal peraturan yang dia buat. Peraturan lagu mana kita nanti tengok. Hak dia zalim dia tu dia dengan Tuhan. Dan mengiktikad oleh kita akan taat akan mereka itu daripada taat akan Allah Azza wa Jalla. Difardukan selama tiada menyuruh mereka itu dengan maksiat dan mendoa kita bagi mereka itu dengan baik sejahtera daripada yang dibenci. Again.
Kita juga beriktikad bahawa kita wajib taat kepada mereka, pemimpin ni, atas jalan taat kepada Allah. Dan selama mana mereka tidak menyuruh dengan perkara maksiat, maka kita doa kepada mereka dengan doa yang baik-baik dan selamat daripada perkara yang dibenci. Kita kena doa biar sejahtera. Kena taat. Gapo kena taat? Atas nama kerajaan. Dia buatlah apa isyarat, misalnya warna merah, warna hijau, warna kuning, kena tunggu. Semua peraturan baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, dia masuk kerja pukul 8, balik pukul 5, kena tunggu. Situ batas tahu dia. Baik. Pada kali kita lawan pilihan raya tu lagu mana? Ni orang tidak faham. Lawan dalam pilihan raya tu pun dibenarkan oleh negara ni sendiri dalam konteks negara demokrasi. Tapi orang jadi tak faham kerana pemerintah tu sendiri dia pergi campur gaul dua tu. Dia tidak letak politik sebab negara kita negara demokrasi. Politik dengan kerajaan. Bila tiba masa pilihan raya, dia guna jentera kerajaan ni buat kempen parti. Dia sendiri salah. Itu rakyat tak faham. Sebab tu orang dia kata kalau lawan sangat parti dia, tak sejalan atas jalan kerajaan, maknanya tu rakyat tak faham dah tu. Yang dari segi parti politik yang duduk berlawan ni, ini dibenarkan oleh negara ni. Hak tu tidak dosa tu, duduk berlawan parti. Hak tak bolehnya bila dia sudah jadi kerajaan, dia buat satu peraturan undang-undang, kita pergi lawan. Cokagon ni tak bayar. Dia kata jangan seluduk, kita pergi seluduk. Kok mana dosa, kadang-kadang tu lebah sendiri. Dia bangga bila undang-undang dia tu, undang-undang jalan raya, siap dia ajar orang, tak siwi polis nampak baca waja'alna min baini aidihim sadda, dia suruh baca. Tok lembah dia ajar orang lawan undang-undang. Ni salah. Dia tidak faham. Hak lawan parti, lawan politik. Faham tak dah? Apa yang jadi rakyat tak faham sebut dah tadi kerana dia sendiri ni bila dia pegang kerajaan, dia guna helikopter kemudian kerajaan dia buat ngepin parti. Tak fahamlah rakyatnya sebab dia sendiri dia keceroboh benda tu. Faham tak? Jadi kita bila kita orang beragama jangan lawan hukum-hukum peraturan dia buat sebab nak jaga masalah. Kalau pakat lawan punah negara. Ajar orang seluduk, ajar orang tak suruh bayar rotek. Macam-macam. Tu undang-undang kerajaan bila sudah gazet cukai pitu kau berapa hasil tanah tu benda-benda untuk masalah wajib kena turut. Kalau lawan berdosa. Ni tu yang kita kata ni. Ada nak tanya? Faham tak dia? Faham balik? Bapa tak ada. Siapa dia kata tak ada? Ustaz kata tak ada. Dia ramuk ke zakat. Tak ada. Dia tak bergaji kharaj. Kita ngaji baru ni ada kharaj, ada gap. Dia kini kerajaan dia ada. Apabila dia melihat untuk maslahah, dia ada kerajaan dia kata tasarruful iman manutun bir ra'iyah manutun bil maslahah. Ni wali nak ngaji semester ni. Usul fiqh. Apa usul fiqh pula? Qawaid fiqhiyah. Dalam banyak-banyak dia ada kaedah dia. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas orang imam terhadap rakyatnya, dia boleh membuat sesuatu perkara apa saja untuk maslahah. Atas bukti inilah dia boleh buat cukai. Kerajaan boleh membuat cukai apabila khazanah negara tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan. Kalau dia tipu, ni cuma tak kena soal kerajaannya. Dia tidak buat wajib dulu. Apa dia? Institusi zakat. Kena biar maksimal. Biar orang bayar zakat habis seluruh negara. Jangan terlepas orang kaya. Ni zakatnya kat terus kita je duk nampaknya. Orang bilioner, kaya-kaya, juta-juta. Tak tubik zakat. Tubik zakat. Bila zakat tu masih tak cukup lagi untuk menguruskan negara, ketika tu kerajaan boleh ambil cukai. Sekarang ni dia ambil cukai pendapatan, tak ada zakat lagi, tak selesai, dia ambil dah. Situ tak kena dia. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab dia ambil negara kita ni, dia ambil soyok tepek orang putih. Orang putih buat undang-undang, jak dia tegur 2 mil, lepas kali ni duk tunggu hak tu. Sebab tu kalau mahkamah, kalau
nak bunuh dia pergi gantung tali gantung tu, Islam tak wi bunuh dengan gantung. Kalau bunuh orang dia suka tekuk dah. Pasal apa dia dosa sini? Dosa dia dosa kerajaan lah, pasal tak buat hukum Tuhan. Lepas tu dosa siapa? Dosa rakyat hak sokong dia lah, menyebabkan dia jadi kerajaan kimun. Mudah undi dia. Kau mana? Sebab tu pusing kot mana, dia klik kita juga. Dia jadi putaran anggah dia tu tak situ ikat hukum Tuhan tu. Dah mudah kuasa ke dia. Pas dia ambil mana kuasa, dah mudah undi dia. Nampak tak? Cuba kali kita nampak lah ni. Kita nak kerajaan ni ada sikit segenggang lah, ada kuasa. Dia boleh buat selalu. Cuba tengok ni. Negeri mana dalam Malaysia ni? Hak judi tak ada. Kedai-kedai judi. Tidak 4 putih negeri kan? Dia ada sahaja undang-undang Akta 171. Satu dia guna. Dia golek hak tu. Dia panggil Akta 171. Kerajaan tempatan. Membuat peraturan-peraturan di bawah kerajaan tempatan. Tu. Tak siwak premis judi gaba-gaba. Tapi hak duduk Kuala Lumpur bila dia nak asah dia duduk tu orang putih. Tak faham kat situ. Jadi kalau lagu tu pun nak rakyat sana kena taat. Dia tak buat hukum Islam pun kena taat. Taat apa? Taat undang-undang ni. Dia zalim. Tak ada bayar zakat lagi, ambil dah cukang rakyat. Zalim ni kita kata dah. Kena taat. Taat apa? Taat undang-undang dia buat. Undang-undang jalan raya, undang-undang import export, undang-undang tak boleh terbit, kena pakai pasport border pass ke apa tu. Jangan duk main jemeran kat tu. Sebenarnya jemeran tu salah dah. Kalau ke area pasal kita lawan undang-undang. Biar faham kita ni. Jadi Tok Lebah ni sepatutnya dia menggerak benda ni, bukan suruh orang lawan kerajaan. Lawan parti lain, lawan kerajaan lain. Faham ni? Bila dia cukup 5 tahun sekali dia palu gendai pilihan raya lah dah nak lawan. Tapi jangan lawan kerajaan, lawan parti. Pasal apa? Dalam negeri kita dia peruntukkan yang sah. Boleh tubuh parti politik dan boleh berlawan. Boleh faham ni. Biar faham ni buat kita ni. Ni kadang-kadang bila kita ni tak sebulu dengan parti kerajaan, kita kutip lawan belakang. Hak pandai tak patut lawan, kita lawan. Naik motor tak ada road tax. Faham tak? Buat seluduk bagian alik siang. Apa dah? Ni. Habis itu dah. Riwayat ni syarah tadi telah menunjukkan oleh Quran dan hadis atas wajib taat akan perintah-perintah selama tiada menyuruh mereka dalam kejahatan, dan tiada harus atas rakyat keluar daripada taat mereka itu dan menderhaka akan mereka itu sekalipun mereka itu tidak adil. Cuba tengok. Minit kita faham bahasa baru. Al-Quran dan hadis telah menunjukkan bahawa wajib kita taat kepada perintah mereka selama mereka tidak menyuruh kepada kejahatan. Dia buat undang-undang ni tidak bercanggah untuk masalah ni. Tak boleh nak lawan. Kecuali dia buat benda tu benda maksiat. Maka tidak harus rakyat keluar daripada jalan taat kepada mereka serta derhaka kepada mereka sekalipun mereka tidak adil. Jahat dia dengan Tuhan. Tapi undang-undang dia buat, enakmen dia, kita pergi pejabat tu kena buat lagu ni. Sekolah pula buat peraturan lagu ni, mata pelajar kena tunggu. Kalau tak tahu cuba bayar. Hacul lebuh habislah negeri nak meretahu mana kata. Adapun wajib taat akan mereka itu sekalipun mereka itu zalim, maka kerana kebinasaan yang terjadi daripada derhaka kita, mereka itu lebih besar dan lebih banyak daripada barang yang terjadi dengan sebab zalim mereka. Gapo nak royak. Adapun sebab mengapa kita kena taat walaupun dia zalim. Kerana dia kata zalim hak dia buat tu derhaka kepada mereka membawa keburukan yang lebih besar berbanding dengan keburukan akibat daripada kezaliman mereka. Gini. Zalim dia tu menyebabkan berlaku keburukan. Dia tidak adil kan? Memanglah buruk. Tapi rakyat hak lawan undang-undang tu lebih lagi berat lagi akibatnya daripada kezaliman dia. Cuba bahaya kalau rakyat tak tahu peraturan. Kau calana habis. Sistem jalan raya kata kita kena bawa kok kiri dah. Kawan nak tengok kanan. Belagu habis. Betul tak? Trafik light warna merah, biru, kuning tak sipakar. Merah, biru, merah, hijau, kuning. Dilanggar kan. Tidak huru-hara kan tak? Huru-hara negara lebih berat lagi bila rakyat derhaka tak turut peraturan kerajaan berbanding dengan kezaliman yang pemerintah buat. Sebab dia benda ni dia panggil dari segi usul fiqh dia panggil irtikab aqaffi daruraini. Kita memilih mana-mana mudarat yang lebih kecil, yang lebih ringan. Pemerintah yang tidak adil mudarat. Rakyat tak taat kepada pemerintah mudarat.
Tapi kalau banding dua mudarat ni, kata tuan kitab Tok Syekh ni, dia kata rakyat tak turut peraturan kerajaan ni lebih besar mudaratnya berbanding dengan pemerintah yang tidak adil. Boleh faham tak? Bukan kata pemerintah tidak adil itu betul, tak betul. Sama dua-dua tak betul, tapi hak mana berat? Akibat dia berat kalau rakyat pakat tak turut peraturan, hak ni lebih berat. Betul? Bahkan pada sabar atas zalim, nak wakaf mana pasal tak bercerita. Kafarah bagi dosa dan menggandakan pahala, maka bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengeraskan ia akan mereka itu atas kita, melainkan kerana kejahatan kita, dan balasan itu semacam dengan pekerjaan gini. Bahkan dia kata kita ni bersabar di atas kezaliman. Biarlah pemerintah zalim pun kita sabar, buat guana tak? Dia kata kafarah dosa kita ni boleh hapus. Kena ingat situ. Hak tu ya kita naknya, dan kita mendapat pahala. Kita rakyat ni, kita sabar, tak lawan kerajaan yang zalim ni, kita boleh pahala hari-hari. Dosa kita pula Tuhan hapus. Sementara itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mentakdirkan mereka berlaku zalim terhadap kita, melainkan kerana kejahatan kita, seolah-olah satu balasan itu ada disebabkan oleh sesuatu perbuatan. Dia kata gini, Tuhan pandailah, kita rakyat ni duduk dengan berimeh kepada Allah, pemerintah ni zalim. Dia kata kok mana zalim pun Tuhan buatlah terkedia dianya, tidak buat nyayu kita berat benar, dia kata. Tidak jadi supaya pemerintah Jepun dulu kutik duduk gapo duduk piang orang serokah punya, kalau tak serokah cocok dengan benik punggu dah. Tu orang dengar cerita Jepun gak berat-berat dulu dah. Tapi dia kata dak pemerintah ni kalau Islam pun bila kita ni duduk dengan keadaannya taat, minta istighfar dengan Tuhan kafarah dosa kita. Kita ni kan duduk berapa pemerintah yang zalim. Zalim pula kerajaan bagi subsidi tak sama rata dah. Oklah kitanya. Astagfirullah, Tuhan hapus dosa kita, pahala kita pun boleh. Lepas tu Tuhan kata dia tidak akan terlajak buat kerana buat nyanyi kita kalau kita terduduk dengan lagu tu. Tapi kalau kita duduk berlawan dengan dia, maka Tuhan buat terlajuk dia. Dia kata pucuk mari kita juga, dia kata jadi lagu tu. Maka wajib atas kita bersungguh-sungguh dengan minta ampun dan taubat dan membaiki amal ibadat. Kerana firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, artinya dan barang yang mengenai akan kamu daripada bala maka dengan sebab tangan usaha akan dia oleh kamu dan memaafkan ia daripada yang banyak. Dia kata maka menjadi kewajipan kita untuk bersungguh-sungguh memohon ampun dan taubat serta memperbanyakkan amal ibadat, kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 30 ia bermaksud sesuatu bala yang menimpa kamu adalah disebabkan hasil usaha tangan-tangan kamu, sedangkan Allah banyak memaafkannya. Jadi duduk situ kita ni bala bencana kita yang jadi terkedir, pemerintah jadi zalim ke apa, dia kata sebenarnya pucuk mai kita. Hak tak dijelas dekat pucuk mai kita. Kita ada akad dia. Tangan kita boleh buat. Dan firman-Nya wa kadzalika nuwalli ba'd zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Kita wakaf situ lah.